Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Diana Afiqah binti Muhammad Isa, nombor matrik S51077, ingin membentangkan refleksi jurnal saya yang bertajuk Kesamarataan Jantina. Isu yang akan dibincangkan adalah berkaitan glass ceiling. Menurut Tadaro, iaitu pakar ekonomi dari Amerika Syarikat, menyatakan bahawa pembangunan bukan sahaja tertumpu kepada ekonomi semata-mata, tetapi pembangunan merangkumi proses yang melibatkan proses dari pelbagai dimensi seperti penyusunan semula serta orientasi semula keseluruhan sistem ekonomi dan sosial yang sedia ada. Namun begitu, pembangunan ekonomi kini kurang mementingkan keperluan ekonomi dan sosial bagi generasi masa hadapan kerana majoriti pemaju dan ahli politik lebih mementingkan keuntungan. Sebagai contohnya, pembangunan yang dibina di atas kawasan hutan menyebabkan pokok-pokok yang melibatkan beberapa ekar tanah ditebang tanpa dihiraukan kesannya seperti penipisan lapisan ozon dan juga pemanasan global. Oleh itu, satu pertubuhan iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengadakan persidangan bagi membincangkan isu mengenai alam sekitar dan pembangunan yang juga dikenali sebagai Sidang Kemuncak Bumi Rio de Janeiro, Rio Summit, Rio Persidangan serta Sidang Kemuncak Bumi. Kemudiannya, PBB mengadakan persidangan mengenai pembangunan lestari yang dinamakan sebagai Rio Earth Summit 2012. Pembangunan lestari merupakan suatu pembangunan yang menepati keperluan ekonomi dan sosial pada masa kini tanpa menjejaskan kepentingan dan keperluan ekonomi dan sosial generasi masa hadapan. Terdapat beberapa matlamat pembangunan lestari iaitu SDG yang telah dinyatakan oleh PBB bagi mencapai hasil pembangunan yang lestari dan ia berkait rapat antara satu sama lain yang melibatkan tiga asas iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Matlamat Pembangunan Lestari iaitu SDG yang menjadi fokus utama kajian ini adalah SDG yang kelima iaitu Kesaksamaan Jantina. Perkara ini ditekankan kerana pembangunan telah menerima kritikan daripada ahli falsafah yang memperjuangkan pendekatan feminis. Kritikan yang diketengahkan adalah pembangunan tidak mementingkan hak kesamarataan jantina. Sebagai contoh, budaya masyarakat timur seperti Arab masih ada yang tidak mementingkan pendidikan yang sewajarnya kepada wanita dalam ahli keluarga mereka kerana berpendapat bahawa wanita hanya layak berada di rumah untuk berkhidmat kepada ahli keluarga. Selain itu, apabila wanita menyertai sesuatu organisasi, kehadirannya tidak disenangi oleh pekerja lelaki menyebabkan mereka berkemungkinan akan mengalami masalah kesihatan mental seperti kegelisahan dan kemurungan akibat layanan yang diterima. Kritikan yang terakhir adalah teori tidak sepatutnya meminggirkan kaum wanita kerana wanita merupakan separuh penduduk di dunia yang juga merupakan penyumbang dalam 2/3 waktu bekerja di dunia dan menerima 1/10 daripada pendapatan di dunia serta memiliki 1% harta di dunia. Kajian terhadap kerjaya pengurus wanita dalam organisasi pelancongan mendapati bahawa diskriminasi yang tersembunyi dalam organisasi mempunyai konteks yang lebih meluas berbanding diskriminasi yang dilakukan secara terang-terangan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi punca berlakunya glass ceiling dalam pengurusan. Antaranya adalah andaian bahawa wanita kurang kompeten daripada lelaki, wanita merupakan definisi bagi pekerja yang tidak mempunyai beban, andaian bahawa wanita merupakan seseorang yang berorientasikan keluarga dan yang terakhir adalah amalan pengecualian daripada pekerja lelaki di mana mereka mengamalkan homoseksual iaitu hanya bergaul dengan sesama jantina dan tidak melihat pekerja wanita sebagai jantina neutral iaitu tidak melihat wanita sebagai pekerja yang setaraf dengannya. Kajian sebelumnya telah mendapati bahawa jantina menunjukkan perbezaan yang signifikan dari segi gaya kepimpinan, manakala kajian yang lainnya menyatakan bahawa daya kompeten wanita tidak mencukupi dalam perihal kepimpinan berbanding lelaki. Cadangan agar wanita perlu mengubah tingkah laku seperti menyerupai lelaki dalam perihal kepimpinan telah menerima kritikan kerana cadangan tersebut berunsurkan diskriminasi. Perkara ini akhirnya mewujudkan satu metafora khusus bagi isu mengenai jantina dalam pengurusan iaitu glass ceiling di mana ianya merupakan satu halangan yang tidak kelihatan yang diterima oleh pekerja wanita kerana diskriminasi di tempat kerja. Menurut langkah atau strategi pertama yang digunakan untuk membasmi isu glass ceiling ini adalah campur tangan daripada pihak PBB iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Campur tangan yang dimaksudkan merupakan satu langkah utama dalam membasmi ketaksamaan jantina dalam pelbagai konteks seperti di peringkat isi rumah, buruh dan pasaran tanah.
Isu ketaksamaan jantina ini kini sedang dibincangkan dengan meluas dalam matlamat pembangunan lestari oleh anggota PBB. Strategi kedua yang menjadi usaha untuk membasmi isu glass ceiling adalah melalui teori pemerkasaan wanita dan daya tawar wanita dalam pelbagai konteks. Sebagai contoh, semua lapisan masyarakat, tidak kira sama ada pegawai tinggi dalam organisasi maupun isi rumah setiap keluarga, perlu fokus dan memberi peluang kepada pekerja wanita bagi mencapai matlamat pemerkasaan wanita. Strategi yang terakhir yang dapat membasmi isu glass ceiling adalah sesuatu organisasi perlu mewujudkan satu polisi bagi semua pekerja yang bekerja di bawah organisasi berkaitan supaya isu glass ceiling dapat dibasmi dan organisasi mencapai pembangunan sosial selaras dengan pembangunan ekonomi. Hasil daripada perbincangan ini, Bank Dunia telah menjalankan kajian ke atas pendapatan dalam konteks kesaksamaan jantina. Mereka menyatakan bahawa hasil kajian Bank Dunia menganggarkan kesaksamaan jantina dalam pendapatan dapat meningkatkan kekayaan modal manusia sebanyak 21.7% secara global, manakala jumlah kekayaan manusia akan meningkat sebanyak 14%. Kajian Bank Dunia juga menyatakan bahawa kemasukan buruh wanita dalam ekonomi sesebuah negara dapat menambah baik pengagihan dalam isi rumah secara tidak langsung. Hasil yang kedua yang diperoleh melalui teori pemerkasaan dan daya tawar wanita mendapati bahawa 94% wanita yang bekerja di syarikat hortikultur yang berorientasikan ekspor di Senegal melaporkan bahawa mereka telah mempunyai kuasa dalam pembuatan kuasa dalam rumah tangga. 78% daripada mereka juga mendapati bahawa mereka mendapat faedah apabila bertemu dan bertukar pendapat dan ilmu dengan wanita lain ketika bekerja. Dan yang terakhir, 67% daripada mereka mendapati bahawa apabila mereka terlibat dalam ekonomi, mereka telah menikmati lebih banyak rasa hormat dalam komuniti mereka. Selain daripada itu, menurut Van den Broek, mendapati bahawa apabila wanita terlibat dalam ekonomi sesebuah negara, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin dan wanita melalui kesan pendapatan. Melalui kajian ini, terdapat implikasi negatif yang telah berlaku apabila pemerkasaan wanita dijalankan kerana tidak semua masyarakat menerima perubahan jantina dengan mudah, terutamanya golongan lelaki yang bersifat diskriminasi. Walaupun upah pekerja lelaki dan perempuan hampir sama, pekerja wanita tidak boleh lari dari tanggungjawab keuangan terhadap isi rumah. Selain daripada itu, peningkatan ketara dalam keganasan fizikal terhadap pekerja wanita berlaku sebanyak 34%, manakala penderaan emosi juga meningkat sebanyak 34% oleh suami mereka sendiri. Perkara ini menerangkan reaksi suami terhadap perubahan peranan jantina. Menurut saya, diskriminasi ini berpunca daripada budaya atau adat yang berasal dari Timur Tengah, seperti negara Arab, di mana mereka tidak membenarkan anak perempuan memperoleh pendidikan yang tinggi dan tugas utama mereka adalah membantu keluarga di rumah dengan melakukan kerja-kerja rumah bagi wanita bujang, manakala bagi wanita yang telah berkahwin, tugasnya pula adalah untuk membantu suami dalam menguruskan ekonomi keluarga, membantu kerja rumah dan memberikan nafkah batin kepada mereka yang seperti hubungan intim suami isteri. Kajian ini merupakan refleksi jurnal di mana pengkaji mengkaji kajian-kajian terdahulu yang dijalankan oleh pengkaji profesional yang meliputi kajian glass ceiling atau diskriminasi terhadap wanita di tempat kerja. Terdapat beberapa usaha yang dijalankan bagi membendung amalan diskriminasi ini. Antaranya adalah campur tangan PBB, teori pemerkasaan wanita dan kewujudan polisi yang berkaitan di dalam semua organisasi. Hasil daripada usaha yang dijalankan merangkumi kesan positif dan negatif. Sekian, setakat itu sahaja perbincangan kita hari ini. Terima kasih.